Kemudian seterusnya melewatkan berbuka puasa. Melewatkan berbuka puasa sehingga hampir waktu isyak. Ini pun antara amalan Syiah. Maknanya dah terpengaruh dengan ajaran Syiah. Kadang-kadang kita tengok kan ada orang tu dia, orang lain buka kan, dia kata tak apa, jalan tu kan, anda nak semayang tu kan. Tak kira lah nak semayang ke nak apa ke, azan je maghrib, buka dulu kan, walaupun dengan hanya seteguk air kan, walaupun dengan hanya seteguk air. Nabi kalau ikut sunnah Nabi, Nabi buka dengan kurma. Bila tak dapat kurma, Nabi akan buka dengan susu. Tak ada susu, baru Nabi akan buka dengan air biasa. Maknanya buka juga. Kena buka juga. Ini tak apa, anak nak semayang tu. Terbalik tu. Kalau dia nak semayang dulu kan, maknanya dia melambatkan waktu berbuka puasa. Sedangkan dalam Islam disunatkan kita mempercepatkan buka. Maknanya bukan cepat azan asar tu buka dah. Bukan gitu. Maksudnya azan maghrib aja terus buka. Dan melambatkan sahur. Itu sunnahnya. Sahur lambatkan. Kan, kemudian buka cepatkan. Tapi Syiah ni terbalik. Buka dia lambat sampai nak masuk isyak baru dia buka. Kemudian seterusnya ada jenis orang yang suka memarahi orang yang berpuasa pada hari Ashura. Kan kita puasa Tasu'a dengan Ashura kan, hari ke-9 dan hari ke-10. Kan? Hari ke-9 dan hari yang ke-10, walaupun ada ulama yang menyebut boleh puasa hari ke-10 dan hari ke-11. Tapi yang sunnahnya yang Nabi sebut, walaupun Nabi tak sempat nak puasa pada hari ke-9 kan, tahun berikutnya tu Nabi wafat kan, walaupun tak sempat, tapi yang Nabi suruh ni ialah Tasu'a Ashura, mana hari ke-9 dan hari ke-10 kan, sebab nak menyalahi perbuatan kaum yang bukan Islam kan. Baik, jadi orang ni suka marah kita. Pasal puasa-puasa Ashura ni kan, puasa-puasa pula tak payah puasa lah kan Ashura ni. Dia marah kan. Marah orang yang berpuasa pada hari Ashura. Ni pun sama juga. Sebab hari Ashura ni bagi dia hari itulah. Hari untuk mereka ni mengingati peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Bukan nak puasa. Kan? Nak peringati, nak ihtiram peristiwa tu, nak ingat peristiwa tu dengan cara tu lah. Untuk pukul-pukul badan, pukul kepala kan, pukul takuk pedang ke pisau dekat kepala, pukul dada, tampar pipi dan sebagainya. Bukan dengan puasa. Jadi bila kita puasa, dia marah. Dia marah orang yang berpuasa pada hari Ashura. Seterusnya sering menyebut Ya Ali ataupun Ya Husain bila ditimpa sebarang musibah. Ingat tak satu kisah? Kalau kita tengok pelakon-pelakon zaman dulu kan, apa tu? Sekarang dah dapat Datuk dah. Syahreza ke apa? Kan? Datuk Syahreza kan? Tak silap lah. Dalam filem apa? Ali Syaitan. Ya salam. Sikit-sikit ya salam. Ya salam kan. Yang tu lain kan. Yang tu lain. Ya salam tak ada kena-mengena. Sebab salam tu merupakan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini Ya Ali, Ya Husain kan. Sikit-sikit Ya Ali, Ya Husain. Sikit-sikit Ya Ali, Ya Husain. Bila selalu sebut Ya Ali, Ya Husain, maka orang ini terjebak dengan Syiah. Asal dia timpa musibah je Ya Ali, Ya Husain. Kan patut kita istighfar lah kan, mengucap ke apa puji Allah ke kan, la haula wala quwata illa billah ke kan. Tu dia. Sering bercakap tentang keperluan kepada imam zaman ini. Imam Mahdi lah maknanya. Tak habis-habis sibuk sebut tentang Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Kan? Jangan risau. Imam Mahdi akan keluar juga. Kerana itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebelum turunnya Nabi Isa AS akan lahirlah Imam Mahdi tu. Jangan risau. Kan? Tak saya duk sebut lah. Tak saya duk cerita. Tak habis-habis cerita buat Imam Mahdi. Sampai yang ada kes dulu yang sampai yang datang ke Putrajaya tu kan, yang bawa pedang apa tu kan. Yang kena tembak tu kan. Lepas tu dia dengan seorang perempuan penuntut universiti kan, dia berlaku perkara ni kan di Putrajaya dulu kan. Yang menggelar dirinya sebagai Imam Mahdi dan sebagainya. Kan. Sering sangat sebut tentang Imam Mahdi. Maka orang ni juga adalah di antara terjebak dengan Syiah. Kemudian simbol-simbol agama Syiah lah. Simbol-simbol agama Syiah yang ada dalam rumah tu, ada gambar gambar Imam 12, gambar burung dan sebagainya. Nanti lagi kita akan tunjukkan simbol-simbol Syiah. Kalau ada benda ni yang di frame, diletak di rumah dan sebagainya, maknanya ataupun dekat dia punya dompet ke dia simpan simbol-simbol Syiah tu, dekat dia punya kadang-kadang kat file ke, dekat laptop dia kan, dia punya
dia punya screen tu kan. Dia punya screen dekat depan dekat laptop kan, bila kita buka mula-mula tu kan keluar screen kan. Kadang ada orang letak gambar awan, gambar gunung, dia gambar simbol-simbol Syiah dan sebagainya dekat handphone dia kan. Tu semua tu. Dah semua tu maknanya tanda dia terjebak dengan Syiah. Baik, seterusnya, bagaimana ajaran Syiah ni disebarkan dalam masyarakat? Banyak cara. Yang pertama antaranya, kita baca sekali lalu mana-mana yang kita perlu bahas, kita bahas. Yang tak, kita baca saja. Penganut Syiah tidak mengaku sebagai pengikut Syiah, tapi mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait. Ni. Dia tak mengaku sebagai penganut Syiah, tapi dia kata, aku ni pencinta Ahlul Bait. Kan? Pencinta Ahlul Bait. Sebab tu, macam kes yang saya sebut dalam kuliah baru-baru ni, dalam kuliah semalam, kalau tak silap, tentang para habaib, segelintir habaib yang terjebak dengan unsur-unsur Syiah ni kan. Unsur-unsur Syiah ni merayakan perayaan Sayyidatina Fatimah dan sebagainya. Kemudian menceritakan kalau berqasidah ke, bersyair ke kan, cerita tentang bila buat maulid ke, cerita tentang Ali, cerita tentang Husain dan sebagainya kan. Lepas tu cerita tentang Ahlul Bait tu. Nah, dia kata dia bukan pengikut Syiah, tapi dia pengikut Ahlul Bait. Tapi sebenarnya dia itulah Syiah. Kemudian memasukkan pelajar-pelajar dari Iran ke universiti awam dan swasta di Malaysia. Yang ni banyak berlaku kan. Sini belajar Iran, Iran belajar sini kan. Menaja atau menggalakkan pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran atau mendapat latihan kemahiran di Iran. Iran ni tak payah pergilah, Iran ni. Tak ada apa di Iran tu. Kan? Nak belajar benda Iran tu. Kan? Nak belajar nuklear. Banyak lagi negara Islam lain yang ada nuklear. Kan? Nak belajar apa? Tak ada benda je Iran tu. Silap-silap pergi Iran, terjebak dengan Syiah. Akhirnya balik ke sini, bawa fahaman Syiah. Berapa ramai yang pergi Iran 2-3 tahun, balik-balik terjebak dengan Syiah. Ramai. Kan? Kemudian mengubah teks kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa disedari, seperti meletakkan AS selepas nama Sayyidina Ali dan juga Fatimah dan juga imam-imam mereka. Letak alaihissalam kan. Sepatutnya kalau Ali apa? Ali, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan juga para sahabat lain. Semuanya itu gelaran yang Allah beri dalam Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Gelaran radiyallah. Radiyallahu anhu. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala meredai mereka. Redha Allah ke atas mereka. Kan? Cukup dah. Gelaran tu cukup sempurna dah. Tak perlu gelaran lain dah. Kan? Cukup tinggi dah. Itulah gelarannya. Jangan bubuh gelaran yang mengaku macam gelaran karamallahu wajhah dan sebagainya. Kan? Sikit AS alaihissalam. Kan? Sepatutnya alaihissalam ni hanya kepada Nabi je. Alaihi salatu wassalam. Ke atasnya selawat dan salam sejahtera ke atas baginda Rasulullah SAW. Alaihi salatu wassalam. Itu hanya gelaran untuk Nabi. Tapi ni kita Ali alaihissalam. Kan? Fatimah alaihissalam. Kan? Sikit sedangkan yang terbaiknya Fatimah radhiyallahu anha, Ali radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Itu yang terbaik. Gelaran yang terbaik. Kemudian menyiarkan artikel berbau Syiah di media cetak dan media sosial. Ini pun antara cara dia. Kan, siarkan. Bila anak-anak kita kan main internet, buka laman web bagi semua, tanpa kita pantau dan sebagainya, ini yang terjebak dengan artikel-artikel Syiah ni. Terjebak dengan artikel-artikel Syiah yang kadang-kadang boleh menjadi ikutan mereka. Bila mana ilmu di dada tu tak cukup, akhirnya mereka terjebak. Baik, seterusnya, menyebarkan risalah dan buku-buku propaganda Syiah di tempat-tempat awam. Unsur-unsur Syiah juga diselitkan dalam bentuk pemberian cenderamata seperti penanda buku, sampul kad raya, rantai kunci, diary, kalender dan lain-lain. Ini banyak berlaku. Di Perak, di Kedah, benda ni sangat banyak berlaku. Di Selangor kurang. Tapi di Perak, di Kedah banyak berlaku. Mereka datang masjid, datang surau, mereka meletakkan buku-buku yang berunsur Syiah. Dia orang tengok lu masjid tu ada perpustakaan kan. Perpustakaan kan kadang biasa masjid ni di antara benda yang dia orang buat mini library untuk orang awam datang kan, sambil nak contohlah tak ada apa nak buat lepas mayang Zuhur tu, nak tunggu asar kan, malah nak balik rumah, nak duduk di masjid iktikaf kan. Quran baca dah kan, pagi tadi dah baca 3 juzuk dah. Contoh kan. Jadi duduk dekat masjid ni nak baca buku lah. Cari buku. Ni dia akan selitkan buku-buku Syiah dalam tu. Dulu kita pernah buat program pembersihan masjid-masjid daripada buku-buku Syiah. Banyak. Di Kedah banyak mana, Tambun. Beratus naskah kita dapat.
kita cari, kita keluarkan daripada rak-rak buku di masjid, di Kedah, di Perak, kan. Antara buku yang paling popular yang diletakkan ialah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tijani As-Samawi, seorang ulama Syiah. Ulama Syiah, tajuk terjemahan dia, Akhirnya Kutemui Kebenaran. Kisah dia ni, Muhammad Tijani ni, dia mengisahkan tentang perjalanan hidup dia mencari kebenaran. Dia masuk agama ni, dia masuk agama tu, dia masuk mazhab tu, dia masuk mazhab ni, dia pergi ajaran tu, ajaran ni, pusing, mengembara sana, mengembara sini. Akhirnya, last sekali, masuk Syiah. Masuk ajaran Syiah. Ajaran Rafidah. Dan katanya inilah ajaran yang benar. Berdasar kepada pengalaman aku, pengetahuan dan sebagainya, kan. Mana banyak-banyak ajaran. Dia cerita tentang keburukan ajaran ni. Kalau dia cerita tentang kebaikan Syiah. Ni. Bila kita tak ada ilmu tentang ni, kita nak baca. Push. Dia tak sebut jelas-jelas tentang Syiah. Dia tak sebut. Tapi dia sebut tentang kelebihan Ali bin Abi Talib. Kan? Dia sebut tentang kejelekan Abu Bakar. Dia sebut penghinaan tentang kepada Omar. Dia sebut macam-macam lah. Kan? Yang kita antara sedar dan tak sedar, rupanya kita telah diracuni pemikiran-pemikiran tersebut. Kan? Anasi-anasi tersebut. Buku tu bahaya. Kan? Ramai orang terpesong. Ramai orang menganggap, sebab buku ni antara tujuan dia dua. Yang pertama, nak menimbulkan rasa simpati masyarakat kepada Syiah. Kan? Dia akan masukkanlah tanda-tanda Syiah dalam tu. Dia akan masukkan apa-apa sampai kita tengok, bukan ni ke? Sepatutnya, halah lah kau ni. Sebenarnya Ali pun, mulalah. Sebab kita dah baca kan. Kita dah baca. Dia nak menimbulkan rasa simpati kita pada Syiah. Rasa simpati kita kepada golongan yang konon-konon dizalimi, sehingga membawa kepada pembunuhan Husain alaihissalam, kan. Husain radhiyallahu anhu, kan. Nampak tak di situ? Sampai kita, biar betul ni. Nampak tak? Bahaya. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, KDN, Kementerian Dalam Negeri, pernah mengharamkan buku-buku novel yang dikarang oleh Faisal Tehrani. Siapa tak kenal Faisal Tehrani? Semua orang kenal. Satu Malaysia kenal Faisal Tehrani. Seorang penulis novel yang mana dalam tulisan dia banyak dia menyelitkan unsur-unsur Syiah. Banyak sangat. Sehingga kan KDN mengharamkan berpuluh buku dia. Cuma saya bimbang dulu. Nasib baik benda ni tak berlaku. Semasa 2014. 2014 kalau tak silap saya, pilihan raya. Pilihan raya ketika itu 2014 kalau tak silap saya. Pilihan raya baru ni pilihan raya ke-15 kan. Pilihan raya sebelum tu pilihan raya ke-14. 2000 apa saya pun tak ingat 2000 apa. Tapi pilihan raya ke-14 lah. Kan naik satu kerajaan baru. Ini bukan nak masuk unsur politik, tidak. Tapi kita nak cerita kebenaran. Naik satu kerajaan baru. Dan ada di antara menteri-menteri dalam kerajaan tu yang memberi cadangan untuk menghalalkan kembali buku-buku Faisal Tehrani. Saya cukup bimbang masa tu. Kemudian ada juga di antaranya orang dalam kerajaan tu juga yang mengeluarkan kenyataan, yang membuat tafsiran tentang Islam. Islam yang disebut dalam persekutuan. Islam agama rasmi persekutuan, Islam di situ dia menafsir perlembagaan. Ketika itu membuat tafsiran pada perlembagaan. Dia kata apa? Islam yang dimaksudkan dalam perlembagaan itu ialah Islam semua. Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Qadiani, apa benda? Saya dengar tu, saya kata Allah Rabbi, kata hancur Islam kalau macam ni. Kan? Dengan nak halalkan balik buku-buku Faisal Tehrani yang diharamkan kerana mengandungi unsur-unsur Syiah dan sebagainya. Itu belum kita sebut lagi tentang unsur-unsur Syiah yang ada dalam buku-buku teks dulu. Sampaikan kita punya penasihat almarhum Dr. Aziz Hanafi berjumpa dengan Kementerian Pendidikan ketika itu untuk meminta penjelasan, kerana ada di antara cerita dalam buku teks itu yang menceritakan yang seolah-olah mengaitkan sahabat-sahabat Nabi terhadap pembunuhan Uthman ibn Affan. Kan? Unsur-unsur Syiah dulu pernah berlaku juga dalam sebuah negeri. Buku Kafa, buku teks Kafa, yang kulit depan dia
ada tertulis perkataan Karbala, perkataan apa lagi, perkataan yang memang unsur Syiah. Buku kulit depan dia kayak gambar khat, seni khat. Tapi tulisan khat itu yang ditulisnya ialah ayat-ayat yang mengaitkan secara langsung dengan Syiah. Kita buat bantahan masa tu. Kita hantar memorandum kepada apa pegawai yang menguruskan buku teks kafar ni di Jabatan Agama masa tu. Dan akhirnya buku tu ditarik balik cetakannya, mana semua di mana pelajar-pelajar semua kena pulang balik buku tu. Dah dicetak baru. Ini semua orang kata apa, antara cara ataupun perkara yang kaedah yang mereka gunakan untuk menyebarkan fahaman Syiah. Sangat bahaya. Sebab tu kita punya pertubuhan dan mana-mana ustaz juga yang berjuang menentang Syiah kena lebih peka untuk melihat strategi demi strategi Syiah ni untuk menyebarkan ajaran dan pengaruh mereka. Baik. Jadi alhamdulillah, nasib baik cadangan itu tidak disetujui dan tidak berjaya. Tidak berlaku untuk menghalalkan kembali, menarik balik pengharaman kepada buku-buku Faisal Tehrani yang dia buku novel. Itu bahaya tu. Saya tak silap saya ada satu buku novel. Saya tak ingat ada satu buku novel yang terbaru tentang apa? Berang Kuala Berang. Ada satu novel Faisal Tehrani. Yang dalam tu ada beberapa muka surat yang jelas-jelas mempromosi Syiah. Menimbulkan bibit-bibit simpati kepada Syiah. Nanti bila tiba kepada, saya rasa insya-Allah hari ni kita habiskan terus insya-Allah sempat kot kita habiskan terus slide ini. Nanti kita ambil 1 jam lagi daurah pada hari lain, kuliah hari lain kita khusus fokus kepada perkembangan Syiah di Malaysia. Di situ ni saya akan ceritakan, saya akan senaraikan insya-Allah beberapa novel-novel yang ada unsur Syiah yang ditulis oleh Faisal Tehrani, dan juga beberapa contoh-contoh cara Syiah Malaysia menyebarkan fahaman mereka, dan juga video-video tentang Syiah Malaysia. InsyaAllah kita akan cerita pada daurah yang khusus untuk kita bincang tentang perkembangan Syiah di Malaysia. Ini kita buat secara umum saja tentang Syiah seluruh dunia. Baik. Kemudian mendekati dan mempengaruhi penulis-penulis novel sejarah, terutama novelis atau penulis dalam sejarah Islam. Ini kita dah tadi berkenaan dengan Faisal Tehrani punya juga. Dan ada banyak cerita-cerita tentang sejarah-sejarah Islam yang diubah suai, yang direka oleh penulis-penulis Syiah ni dengan tujuan untuk menampakkan kejelekan sahabat-sahabat sehingga kita sendiri merasa benci kepada sahabat. Ini semua memang kerja mereka. Kemudian menyertai expo-expo, terutama anjuran-anjuran badan-badan Islam, dan menggalakkan hubungan dagang dengan Iran. Tu kan, expo-expo, ada satu expo yang dibuat di salah sebuah negeri di Pantai Timur dulu, yang dipanggil orang-orang daripada Iran, dan kemudian jelas-jelas dia mempromosi gambar-gambar tentang Imam 12, Khomeini, tentang Syiah dan sebagainya, batu daripada tanah Karbala, kicik semua. Lalu kita buat bantahan, dan kedai ataupun gerai expo tersebut ditutup ataupun diberi, tak silap saya, ditutup sebab mempromosi Syiah punya produk kan. Kalau setakat dia nak promosi kapek dia tak ada masalah kan, kapek dia kan. Tapi bila promosi secara langsung tentang tanda-tanda simbol-simbol agama Syiah, yang ni memang tak boleh lah kan. Memang tak boleh lah. Macam saya sebut lah kan, kalau dia datang sini dia nak meniaga macam Syiah Tayyibi Daud Bohra tu kan. Dia datang sini nak meniaga kan, dia tak menyebarkan fahaman dia, itu tak apa lah kan. Tapi lebih baik jangan bagi kan, sebab menyekat jalan-jalan yang boleh membawa kepada kerosakan tu merupakan salah satu daripada kaedah kita kan. Sebab mula-mula memanglah dia berniaga, lama-lama dia masuk sikit. So, itu semua benda-benda yang biasa berlaku. Kemudian berkahwin dengan pemuda-pemudi Ahlus Sunnah. Ada kahwin lah, dia lelaki Syiah kahwin dengan perempuan Sunni, kemudian perempuan Syiah kahwin dengan lelaki Sunni kan. Kalau yang Sunni tu boleh tarik dia jadi Sunni, tak apa. Silap-silap yang Sunni jadi Syiah. Tu. Itu yang bahaya tu. Jangan, tak boleh kita nak seorang-orang, Ustaz, saya nak kahwin dengan dia ni Syiah Ustaz, saya nak tarik dia. Bahaya. Silap-silap hari bulan kita yang tertarik. Kan? Kita yang tertarik. Jangan main. Kan? Sebab Syiah ni dia banyak benda-benda yang seronok ni. Semayang boleh jamak,
sembahyang Jumaat tak payah kan. Boleh nikah mut'ah lagi kan. Oh, lepas tu isteri pun tak boleh nak tak boleh nak kacau kan. Kita punya hak nak nikah mut'ah. Alah, abang nikah 2 hari je. Nak risau apa kan. Lepas tu bercerai lah. Nampak tak? Banyak keseronokan dia. Silap-silap. Asal kata saya nikah dia ni Ustaz, saya nak tarik dia jadi sunni. Silap-silap kita jadi syi'i. Lepas tu jangan terjebak. Kan ada seorang sahabat dia nak berkahwin dengan seorang perempuan. Nabi tanya siapa perempuan tu. Dia kata Fahisyah. Fahisyah ni mana perempuan jahat lah. Ataupun mudah cerita kata pelacur lah. Kemudian Nabi kata tidak. Kan perempuan jahat untuk lelaki jahat. Lelaki jahat untuk perempuan jahat. Maknanya kena kahwin dengan orang baik-baik. Cari orang baik-baik. Kan? Jangan cari, oh Ustaz saya kahwin dengan dia ni pasal saya nak tarik dia jadi supaya dia bertaubat Ustaz. Dia kerja benda. Dia kerja JRO Ustaz. Jangan buat pasal. Kan? Silap-silap kita jadi JRO. Kan? Silap-silap jadi gigolo. Jangan buat pasal. Jangan main-main. Jangan orang kata pun terjebak dengan benda tu. Cari yang baik-baik. Bila cari yang baik-baik, kan Nabi dah sebut 4 kaedah kita kahwini perempuan tu, nikah perempuan tu, antaranya keturunan yang baik-baik. Seterusnya, menganjurkan kelas-kelas tahfiz dan kelas-kelas pengajian Al-Quran, juga membawa masuk qari-qari dari Iran untuk memperdengarkan bacaan Quran di masjid-masjid seluruh negara. Ini pun dah berlaku dah dalam negara kita. Kita tak boleh buat apa tuan-tuan, sebab kita masih ada hubungan diplomatik dengan Iran. Kita ada hubungan diplomatik dengan Iran, dan Iran merupakan antara negara pembeli terbesar minyak sawit kita. Jadi tak boleh nak putus hubungan diplomatik dengan Iran, tak boleh nak declare Syiah ni terkeluar daripada Islam dan sebagainya. Dia sebab bila banyak lagi negara, kerana ada orang tanya, Ustaz kenapa Saudi bagi orang-orang Iran tu pergi masuk ke Saudi untuk buat haji, untuk buat umrah. Dia sebenarnya Saudi dia mengamalkan dasar terbuka. Bila mana tak banyak negara yang isytihar Syiah tu terkeluar daripada Islam, maka Saudi menganggap Syiah tu masih Islam. Lepas tu Saudi bagi masuk. Tapi kalau semua negara Islam ataupun 90% negara Islam mengisytiharkan Syiah tu terkeluar daripada Islam, maka Saudi tak bagi masuk dah lah. Kan? Tapi sekarang ni yang isytiharkan Syiah terkeluar Islam kebanyakannya para ulama'-ulama'. Kan? Bukan badan berautoriti dunia. Bukan sebuah negara tersebut. Contoh, Malaysia declare Syiah terkeluar daripada Islam. Apa lagi? Mesir, kan? Jordan. Tidak. Banyak badan-badan yang masih tidak mengisytihar Syiah itu terkeluar dari Islam. Hanya ulama'-ulama' terkemuka dunia sahaja. Dalam mauqif mereka, laman web mereka, kenyataan mereka dalam TV, radio dan sebagainya, tapi tidak mewakili negara tersebut, tidak mewakili badan tu. Hanya beberapa buah badan saja yang menganggap Syiah ini terkeluar daripada Islam. Itulah antara sebab kenapa Syiah masih dibenarkan masuk ke Saudi untuk buat haji, umrah dan sebagainya. Kemudian mengedarkan filem-filem propaganda Syiah yang memburuk-burukkan sahabat Nabi SAW, menyusup masuk dan bergerak aktif dalam jemaah-jemaah Islam, termasuk parti politik. Tu kan ada parti politik Islam yang dalamnya banyak sangat Syiah kan, tapi alhamdulillah sekarang ni hampir bersih daripada unsur-unsur Syiah. Kemudian bergerak aktif di radio dan TV, sama ada sebagai penceramah jemputan ataupun pemanggil. Kemudian juga aktif menyebarkan dakwah Syiah dalam alam cyber, berdebat di forum-forum Sunni. Kemudian buku-buku teks sekolah, ni semua kita dah sebut tadi. Nampak tu? Dipenuhi unsur-unsur sirah yang diselewengkan, merupakan taktik licik Syiah dalam usaha mereka menanamkan fahaman bahawa sahabat-sahabat Nabi adalah tamak, zalim, tidak amanah, mengamalkan nepotisme dan sebagainya. Ini kerja Syiah lah. Kerja Syiah. Dia memang kerja nak burukkan sahabat, supaya kita lama-lama akan nampak benda. Ali dan para sahabat Ali dan imam Syiah sajalah yang baik, yang bagus, yang suci. Maka akhirnya kita akan keluar daripada Sunni masuk pada Syi'i. Kemudian menyebarkan propaganda konon Syiah lah yang menjadi penentang utama Amerika dan Israel. Tak ada dalam sejarah lagi. Hakikat menyatakan sejarah dah menukilkan bahawa Iran lah yang membantu Amerika untuk menghancurkan Iraq. Tak ada negara lain. Mana di Iran perang dengan Israel? Tak ada. Perang dengan Amerika? Tak ada. Belum ada sejarah lagi. Kan? Sedangkan maknanya kita duk tengok macam Iran ni hebat lah kan, negara Islam yang pertama sorang-sorang dia warning Israel. Tu semua berlakon lah. Dia warning dekat depan TV. Pak tu dia angkat telefon. Tak ada, aku tadi berlakon je kan. Hang jangan pula terasa. Tu je. Dia itu
yang berlaku kan. Kita bulat-bulat kena tipu. Kan, bulat-bulat kena scam. Membawa masuk kumpulan sufi yang sesat serta pemuja kubur terutamanya dari negara Arab. Memberi bantuan kewangan dan kemudahan-kemudahan lain kepada individu dan keluarga miskin. Nah, yang ni biasa berlaku, bukan kata Syiah aja, semua agama. Ada beberapa agama yang buat benda ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam hendaklah peka dengan nasib jiran-jiran kita. Jangan biarkan dia mereka semua dalam keadaan meminta-minta, susah dan sebagainya. Jangan sampai mereka menjadi fakir sehingga nak makan pun tak ada beras, tak ada makanan. Nak beli makanan pun langsung tak ada duit. Hanya minum air kosong dengan biskut kering je. Jangan. Sebab apa? Banyak sekali taktik, bukan kata Syiah je. Banyak-banyak agama-agama lain. Kamu nak senang, kamu nak duit, kamu nak makanan, jom, aku boleh bagi makan, aku boleh bagi kau senang, aku boleh bagi kau makanan. Tapi syarat dia apa? Sebarkan agama aku. Masuk agama aku. Biasa berlaku ni. Dapat 2,000, dapat 3,000. Dia bawa pergi shopping, dia bawa pergi makan. Ni pun yang dilakukan oleh Syiah. Syiah pun begitu juga. Kan? Antara taktik dia. Mana dia? Okey, kemudian mempromosi kahwin mutlak. Terutama di kalangan pemuda-pemuda yang kurang peringkat agama. Malah di IPTA kita sendiri pun dah ada pelajar-pelajar yang kahwin mutlak. Sebab tu lah bila kita orang nak buat convention, ada salah sebuah IPTA di Selangor ni yang panggil kita orang untuk buat convention di tempat dia orang, di universiti dia orang. Bila kita tanya, dia kata kerana pelajar-pelajarnya dah makin ramai menganut pahaman Syiah yang kahwin mut'ah dan sebagainya. Lepas tu bila saya tanya, kenapa boleh jadi begitu? Dia kata apa? Antaranya kerana pihak universiti menjemput Faisal Tehrani sebagai pensyarah Atma. Macam mana? Kenapa jemput dia? Kan? Walaupun dia pakar dari sudut akademik, tapi dia memang dah mengaku. Kan? Memang dalam tu banyak, dalam novel-novel dia banyak unsur-unsur Syiah. Tu jadi sebab kita ni murid-murid ni kadang mudah terpengaruh dengan cikgu, dengan guru kan. Macam anak kita kan. Salah ni. 5 tolak 1, 4. Bukan 3. 3. Cikgu kata 3. Dia lebih tahu cikgu dia daripada kita. Cikgu kata 3. 4. Cuba. Tak. Cikgu kata 3. Nampak? Anak dia percaya cikgu daripada mak ayah. Nampak tak? Tu sebab tu banyaknya pelajar-pelajar IPTS yang masuk Syiah pasal apa? Pasal dia terpengaruh dengan pensyarah dia. Itu bahaya. Kemudian memperkenalkan sambutan hari lahir Sayyidatina Fatimah. Ini pun sama. Tadi kita dah sebut dah dengan panjang lebar. Dan seterusnya, mewawarkan penglibatan, kemesraan dan keakraban pemimpin Ahlus Sunnah terhadap mereka. Kan? Antaranya, mereka mempromosi Risalah Amman. Risalah Amman Jordan ni dikeluarkan oleh Pertubuhan Ulama Dunia. Risalah itu, dalam tu dia menceritakan golongan-golongan yang diiktiraf sebagai Islam. Sebagai Islam. Dia promosi Risalah Amman ni. Dia kata, kau kata kita orang ni sesat. Risalah Amman ni disaing, ditandatangan oleh ulama-ulama dunia. Termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan macam-macam lagi lah. Kan? Yang mengakui, mengiktiraf Risalah Amman ni. Kan? Banyaklah ramai ulama-ulama dunia, seluruh dunia. Kan? Masa tu berhimpun di Amman, Jordan. Kan? Untuk buat declaration tentang manakah satu kumpulan yang dikatakan Islam yang bukan Islam. Dan termasuk dalam risalah tu Syiah. Tapi dia lupa bahawa syarat dalam risalah tu disebut syarat apa dia? Syarat sesuatu golongan itu dianggap Islam ialah antaranya dalam tu dia kata apa? Tidak boleh mengkafir, melaknat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan Syiah mengkafir dan melaknatkan sahabat, maka dia tak termasuk dalam kalangan dalam declaration Risalah Amman tu sepatutnya. Jadi bila orang tak tahu, orang tak baca perhabis Risalah Amman tu, orang kata betul lah Risalah Amman ni tulis apa? Syiah termasuk golongan Islam. Kumpulan Islam dalam Risalah Amman tu yang diiktiraf sebagai Islam antaranya Syiah. Tapi dia lupa bawah tu ada syarat bahawa yang dianggap sebagai Islam itu ialah yang tidak melaknat dan mengkafirkan para sahabat. Jangan main. Kita banyak tertipu sebab kita tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada pendedahan dalam bab ni.
Kemudian berdakwah secara berdepan dengan menziarahi kelompok tertentu seperti pelajar universiti dan sebagainya. Ramai pensyarah-pensyarah universiti yang beragama Syiah yang mendakwahkan ajaran mereka atau melontarkan keraguan terhadap ajaran Islam. Lepas tu, bila tak cukup ilmu di dada, jangan suka-suka, jangan sembarang-sembarang nak pergi berdebat dengan orang Syiah dan sebagainya. Macam saya sebutlah, kan, Ustaz Lah kan, Ustaz Lah tu, kalau kurang ilmu di dada, duduk lama dengan dia, silap-silap kita akan terjebak dengan Syiah kan. Jangan main. Dia akan menimbulkan keraguan, dia akan masuk jarum dan sebagainya kan, berdakwah kan, disebarkan ajaran dalam kelas yang kita pun dia saja menimbulkan persoalan untuk kita berfikir dan sebagainya. Akhirnya tu yang saya sebut tadi tu. Bila kita bincang tentang sisi buruk yang mungkin ada di kalangan para sahabat, jangan lebih-lebih. Tapi dia akan masuk. Syiah dia akan bawa benda tu. Sampai akhirnya kita nampak, sahabat ni tak betul juga kan. Kan? Mula kita menghina sahabat. Mula itu tujuan dia. Dia nak suruh kita hina. Akhirnya membawa kepada kafir, membawa kepada laknat kepada sahabat. Akhirnya kita masuk Syiah. Bila kita dah mula mengkafirkan sahabat, kita akan masuk Syiah. Itu bahaya. Baik, seterusnya. Implikasi sekiranya ajaran Syiah tersebar. Antara implikasi Ustaz mana adalah pendang. Pendang Kedah. Abdul Hasan nama dia Abdul Hasan. Baik. Asas-asas agama Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah akan ditolak. Islam akan diberi gambaran buruk. Bila Syiah ni mula tersebar, kesan dia kepada agama, asas-asas Islam seperti Quran dan Sunnah akan ditolak dan Islam akan diberi gambaran buruk. Yalah. Kan? Quran pun dikatakan diseleweng, hadis lagi lah kan. Lepas tu Islam boleh pula mut'ah, boleh pula zina ringan kan, boleh pula makan najis apa imam dia dan sebagainya. Nampak? Orang akan beri gambaran buruk lah kepada Islam, khususnya daripada agama lain kepada Islam. Seterusnya, dari sudut kerajaan pula, kan jatuhnya kerajaan seperti Iraq dan Iran. Umat Islam Ahlus Sunnah akan dizalimi. Dan kemudian dari segi ummah pula, perpecahan, persengketaan, malah pembunuhan akan berlaku di kalangan ummah seperti yang berlaku di Iraq dan Syria. Kan? Syria hari-hari ada pembantaian dan pembunuhan umat Islam Sunni sehingga mereka lari. Kan? Banyak kan di Malaysia sendiri ramai pelarian-pelarian Syria. Kan? Yang tak sanggup dah duduk di Syria, di Mesir sendiri pun ramai, di Jordan dan sebagainya. Belum cerita Pakistan lagi, India lagi, berapa ramai. Mereka dibunuh, ulama-ulama dibunuh dan sebagainya. Dari sudut kekeluargaan pula, runtuhnya institusi rumah tangga. Okey, tengok ni. Ini Kaabah yang dibangunkan oleh Syiah di Karbala. Tulisan di atas Kaabah Syiah Ali. Di atas Kaabah Syiah tu ditulis Ali Jan, yang bermaksud Ali adalah kesayanganku. Kan? Ni dekat Kaabah ni. Kita kat Kaabah ni tulis Al-Quran semua tak? Dia Ali Jan. Kan? Ni Kaabah di Karbala. Kan? Inilah Kaabah dia. Kaabah yang dipercayai, yang bila buat haji di sini, hanya haji di sini saja yang diterima Allah Ta'ala. Haji di Mekah tu, Masjidil Haram tu tak diterima. Tu. Lepas tu dia pergi sekadar nak bubur je, sekadar nak tunjuk aku ni masih Islam gini. Padahal tak pun. Ni tengok ni, kalimah syahadah Syiah ni. 4 kalimah syahadah Syiah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu, nampak tak perkataan apa ni? Wa Ali. Lepas tu, wa Khomeini. Wa Ali waliyullah wa Khomeini hujatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa Ali waliyullah wal Khomeini hujatullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad Rasulullah Allah. Ali khalifah ataupun wali yang dilantik oleh Allah, dan Khomeini hujatullah. Jadi bila ada nama Khomeini, maksudnya apa? Maksudnya penyelewengan, kebatilan, kesesatan tentang Syiah ni berlaku selepas revolusi Iran 1979. Sebelum itu mungkin dah ada dah, tapi tak seteruk yang berlaku selepas revolusi Iran 1979. Seterusnya tengok ni, simbol ataupun lambang agama Syiah. Persamaan bendera negara Iran dan juga simbol agama Sing. Negara Iran dan simbol agama Sing. Yang belah kiri ni, yang kuning ni agama Sing. Yang belah kanan ni, hijau, putih, merah ni, lambang apa negara Iran, bendera Iran, Syiah. Tengok, lambang dia hampir sama.
pada halaman pertama dari kitab Syarhud Du'a As-Sih, karangan ataupun karya Khomeini, dia menulis nama dia Sayyid Ruhullah bin Sayyid Mustafa Al-Khomeini Al-Hindi. Maknanya India. Datuknya Ahmad berasal daripada India. Kemudian berhijrah ke Iran pada tahun 1885 Masihi. Sebab tu saya sebut sebelum ni, di awal-awal lagi kan, bahawa ulama India lebih mengenali Syiah daripada ulama-ulama tanah Arab. Kerana Syiah di India ada lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Bunuh ulama ni macam makan pisang goreng. Bunuh ulama ni macam makan kepala ekor. Ambil kepala ekor, kunyah gitu lah. Ambil pisau, waduk gitu je. Tu. Ulama-ulama Pakistan, ramai mana dibunuh oleh geng-geng Syiah. Ramai mana. Sebab tu tengok persamaan bendera Iran Syiah dengan Sing. Sebab datuk dia. Datuk siapa? Khomeini berasal daripada India. Sebab tu Khomeini naik ni, tujuan dia nak merevolusikan Syiah. Bukan revolusi Islam, tapi revolusi Syiah. Sebab tu dia ubah undang-undang tubuh negara Iran dengan meletakkan agama Ja'fariyah sebagai agama rasmi Iran. Baik, ini simbol. Ni antaranya simbol Syiah. Kalau ada ni, frame-frame kat rumah yang lama-lama kan, yang mak ayah kita punya, yang atuk nenek kita tak mana-mana datang ni, buang. Buang. Jangan kita simpan. Ni frame ni. Kalau ada kat komputer kan, orang tu simpan kat komputer kan, jadi screen kan, wallpaper dia kan. Jadi wallpaper kat komputer dia, wallpaper kat handphone dan sebagainya. Buat frame kat rumah memang. Ni antara simbol-simbol Syiah. Seterusnya, tengok, ada pula gambar Khomeini. Ada simbol burung yang tadi sama je. Kemudian simbol kuda, simbol tapak tangan, kan, tapak tangan kanan, tapak tangan kiri kan. Ni semua ni. Ini semua simbol-simbol agama Syiah. Seterusnya, Syiah dan seks. Memenuhi kehendak syahwat seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk, mengacukan kemaluan ke peha. Peha siapa? Peha kanak-kanak termasuk ke peha bayi yang masih menyusu adalah diharuskan. Siapa cakap? Kata Khomeini dalam kitab dia Tahrirul Wasilah, jilid kedua, muka surat 216. Sebab tu Syiah dan seks tidak dapat dipisahkan. Ada video dalam TikTok tuan-tuan, kisah macam mana seorang perempuan menjadi hamba nafsu Imam Syiah. Ada. Dia cerita balik dalam TikTok. Dia kisah benar. Yang dia cerita macam mana dia menjadi hamba nafsu kepada pemimpin-pemimpin Syiah, orang-orang Syiah, geng-geng Syiah, imam-imam Syiah. Ya, cuba tu macam tadi yang kita sebut tadi kan, yang kita baca tadi tu, sewa faras pun boleh, pinjam hadiah pun boleh. Nak ambil lah, aku bagi kau kan. Kan. Kau nak sewa berapa hari? 2 hari. 2 hari lebih kurang 500 dah kan. Ni ada apa kemaluan ke peha kanak-kanak, peha bayi diharuskan, harus. Terkejut budak tu kan. Apa pula sampai ni. Tengok ni. Allah Rabbi. Dia buat apa ni? CPR. CPR dalam keadaan tegak. Oi, apa kena CPR dalam keadaan tegak? Ni pun sama juga. Kan? Semua CPR belaka. Ni dia. Ni. Kitab Syiah. Dalam kitab Syiah menyebut, dalam kitab Anwarul Wilayah, dia kata apa? Memakan tahi dan kencing imam itu adalah jalan ke syurga. Tengok tu. Tengok gambar yang atas tu. Gambar atas ni, lelaki ni kan. Dia bawa dulang tu. Dulang tu ada tahi nampak. Tengok muka dia. Mungkin dia kata apa? Tolonglah, siapa nak habiskan ni? Aku dah tak sanggup dah ni. Dah banyak dah aku makan. Ada sikit gini, tolonglah habiskan. Kan? Tengok bawah tu. Ni yang bergelumang dengan lumpur, yang ada video yang saya tunjuk tu kan. Bergelumang dengan lumpur yang penuh dengan najis. Penuh dengan najis. Tabarruk dengan najis imam yang dikumpul setahun pada acara Asyura. Tabarruk, mengambil berkat, mengambil barakah, keberkatan dengan najis imam, kencing imam, muntah imam. Imam tu simpan tai dia setahun. Kan? Tai kerdas, tai potai, tai jering. Kan? Ada belaka. Dia berak sedap je buh dalam tong. Lepas tu datang kita kan, nak tabaruk dengan tai imam. Sekejap dia pun ambil kan. Besar bekas bawa, banyak dapat. Bawa mangkuk sekecil kan, dapatlah kecil kan. Bawa periuk kan. Memang iyalah, setan juga najis. Kan? Iblis, jin,
Memang itu kerja dia. Kan? Dalam jamban tu kan, penuh dengan najis dan sebagainya. Sebab tu, antara kaedah lagi untuk berdamping dengan jin dan syaitan, menulis ayat Quran dengan najis. Selain daripada yang saya sebut baru ni, menulis dengan darah haid kan. Menulis dengan najis pun ya juga. Ambil najis kan, tulis ayat Quran, tulis suratul Ikhlas, tulis suratul Fatihah. Tu. Tu nampak tu. Tu ni yang lelaki tadi ni. Kan lelaki tu kan. Tu ada tarik lagi ni dekat dulang ni kan. Tu dia dah penuh dah muka dia apa semua, tangan dia makan tarik. Tu dia kata tolonglah. Siapa yang boleh tolong habiskan, dia dah tak sanggup dah ni hang kan. Macam-macam bau dah ni kan. Tolonglah kan. Tu dia bagi offer tu. Kan. Tu ni yang ramai ni ni dengan anak ni. Anak ni kan. Mai sini. Anak-anak sekalian. Ayah nak bagi coklat perisa baru. Perisa apa ya? Perisa syurga. Bukan masalah tak boleh. Fikir masalah dah ta'assub. Menganggap itulah ajaran yang benar, ajaran yang betul. Sedangkan kalau dia faham asas Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman. Nampak tak? Kalau faham itu je. Innallaha tayyib. La yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, Allah itu sempurna, Allah itu bersih. Dan Allah tidak terima apa-apa perkara melainkan yang bersih, yang sempurna, yang suci saja. Kalau ni tai ni. Kan? Amalan siapa tai ni? Memang amalan jin, amalan syaitan, amalan iblis. Sebab tu kita ni kena mandi. Bila ada kan keluarga kita yang tak mandi, busuk badan kan, iblis suka. Kena mandi supaya badan kita wangi. Kan? Wangi. Buang air besar, tak cebok kan. Itu semua kerja iblis, kerja syaitan. Saya ada satu video sebenarnya, tapi video tu saya dah lama saya tak tunjukkan kepada masyarakat, pada jemaah, sebab video tu mengundang kontroversi. Kan? Orang tengok video tu terus rasa tak lalu nak makan nasi Ustaz. Kan? Jamuan nasi biryani surau malam tu tak habis. Nasi biryani kan kuah dia lebih kurang macam tu warna dia. Jadi saya tak nak tunjuk lah, cuma saya ambil screenshot je. Pertandingan memakan tai. Tengok gambar ya, gambar je. Kalau lepas ni siapa yang puasa, mungkin lepas ni buka dengan kurma je lah, ataupun dengan air kosong ni. Ni gambar dia. Ni pertandingan memakan tai. Makan, akhirnya bertemu dua bibir. Tu dia. Dah jangan lama-lama lah, kan nanti kan ada yang tak boleh ni yang. Tu dia. Jadi saya screenshot saja dia punya tu video tu kita tak tayang lah. Okey, seterusnya kita nak tayang ni nilai arash di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak buka ni jap video ni, nilai arash di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai arash Allah di sisi Syiah. Saya kena offkan sini butang ni. Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. بالملك العظيم اللي أطلع الله للمعصومين هم الشام عمار ولد. Tengok dia kata. Baik. Dia kata, berapa orang berfikir kerajaan besar? Sekejap saya maafkan ni pula. Dan beberapa orang berfikir bahawa kerajaan besar yang sememangnya itu kurnia Allah yang sempurna adalah matahari, bulan, orbit. Tuan boleh baca boleh baca dia punya terjemahan tu. Mungkin saya tak sempat nak bahas satu terjemahan tu. Tuan boleh baca. Dia punya kesimpulan dia, pokoknya dia kata
Arash Allah tu, jika nak dibandingkan selipar Ali, selipar Husin, selipar Husin tu lebih mulia daripada arash Allah. Ini semua pemimpin-pemimpin Syiah, ulama-ulama Syiah. هذا ملك ما يجي شسع نعل امام امير المؤمنين، هذا كله. هذا ملك ما يجي شسع نعل امام امير المؤمنين، هذا كله. حسين يقول آسف ويحاسب يوم القيامة من الحسينيين، والإمام الحسين ما وصلنا مقداره ولا مولى. كل الخلائق وكل الأكوان خلقت مكان الإمام الحسين. عرش الله نعلم في قدم الإمام الحسين، عرش الله نعلم في قدم أبي عبد الله الحسين. فأنت موصل أو قائل أنا قلت البارحة أنه هو العرش هذا ضد، أنا آسف مو العرش، آسف إن أنا قلت إن العرش هذا ضد، العرش نعال لهم مو هم. خلي اللي يقول هذا اللي يقول أنا هذا معتقدات ان العرش تحت اقدامهم، العرش تحت اقدامهم رافعهم الفداء، والوجود كله تحت اقدامهم. يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير، اكبر من الله اكبر والصلاة، اكبر من الله اكبر والصلاة. Nampak tuan-tuan, kesesatan yang paling nyata sekali bila dia mengatakan bahawa Husin itu lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak kata apa ni? Kita nak kata Syiah ni masih Islam. Video ni panjang dan semuanya menjurus kepada mengatakan bahawa selipar Husin lebih mulia daripada arash Allah, selipar Ali lebih mulia daripada arash Allah, kan? Kemudian Allah Husin lebih agung, lebih besar daripada Allah Ta'ala, daripada seluruh alam ni dan juga Allah Ta'ala. Kita nak kata, masih lagi kita nak kata Syiah ni adakah Islam? Tuan-tuan boleh nilai sendiri lah. Kita nak cepat lah, kalau boleh kita habiskan terus ni. Ni fadilat ziarah kubur Husin. Ni tak apalah. Ini kita tak apa ni sangat. Haji Syiah di Tanah Haram. Ni pun sama juga. Kita tengoklah, tengok sikit ni. Kita tengok ni Haji Syiah di Tanah Haram ya. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
Okey. Dengar tadi kan? Apa? Ayat yang Syiah ni sebut dalam Terowong Mina dekat Kaabah kan? Ali waliullah kan, ya Husain kan, ya Husain kan, Maula ya Husain kan. Jadi labbaik ya Husain dalam Terowong Mina berjoget, menjerit-jerit panggil Husain, panggil Ali. Jadi inilah haji yang mereka buat. Ni haji yang mereka buat. Betul ke haji tu? Kan? Kita datang ke tanah haram memuji Allah Ta'ala. Kan? Memuji Allah Ta'ala. Bukan puji manusia. Tapi dia puji Ali, dia puji Husain. Puji Ali, puji Husain. Kan? Sama ada di Terowong Mina, sama ada depan Kaabah kan. Ketika sa'i kan. Itulah kerja mereka. Mereka bukan buat haji pun. Sebab mereka tak percaya dengan haji yang dibuat di Mekah. Ziarah Masjid Nabi apa semua tu orang tak percaya tu. Lepas tu dia orang lebih suka dan orang yakin haji dia orang hanya diterima di mana? Di Karbala. Ada Kaabah mereka sendiri di Karbala. Ini hakikat yang ramai orang tak tahu tentang Syiah. Okey, seterusnya ni fatwa kebangsaan. Mudzakarah Jawatankuasa Fatwa. Mudzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam dalam keputusan yang bertarikh 5 Mei 1996 telah mewartakan kesesatan Syiah dan mengharamkan pengamalannya di Malaysia. Ni dia punya laman web, tuan-tuan boleh klik sini untuk tengok fatwa tersebut. Dan ni negeri-negeri yang mewartakan pengharaman Syiah yang terawal sekali kalau kita tengok, antaranya apa? Antaranya negeri mana ni? Kelantan 1996 yang mengharamkan Syiah mewartakan fatwa tersebut. Kemudian 1997 Pulau Pinang kan. Cuma saya nak sebut dalam mufti kita ni ada seorang mufti yang mesra dengan Syiah. Malah dia mencadang sebagai buku-buku teks budak-budak sekolah ni dimasukkan tentang agama Syiah. Alasan dia kata nak suruh orang kenal. Nak suruh orang kenal bahawa Syiah ni juga merupakan salah satu daripada ajaran Islam. Kita rasa pelik mufti ni. Saya sampai beritahu dengan kita punya jawatankuasa di negeri tersebut, tolong pergi jumpa mufti dulu jap. Buat wawancara, tanya apa hal. Kan? Rupanya bila selidik punya selidik, siasat punya siasat, ada ahli keluarga dalam kalangan mufti tu yang Syiah. Saya tak nak dedah lah mufti negeri mana. Tapi memang ya, mufti tu selalu buat kenyataan kontroversi tentang Syiah. Mesra dengan Syiah. Dan malah nak suruh Kementerian Pendidikan masukkan silibus dalam silibus buku teks ni ajaran-ajaran tentang agama Syiah ni. Allah, satu benda yang bahaya. Walhal negeri dia dah mewartakan pengharaman Syiah. Kan? Awal lagi, antara negeri yang awal mengharamkan Syiah ni. Tengok ni. 1998, Negeri Sembilan, Selangor 1998, Perak 2012 kan. Kemudian Sabah pun awal 1996. Sarawak pun sama 1996. Yang lambat mengharamkan antaranya Johor 2012.
Kemudian ni yang mana ni? Ni Perak, Perak yang tadi Pahang tu. Ni 2012. Boleh tengok. Boleh tengok. Kemudian ni laman web. Laman web yang kalau siapa-siapa nak buat rujukan tentang Syiah, boleh tengok dalam laman web ni. Ni laman web ni bukan laman web pro Syiah tapi anti Syiah. Dalam tu banyak lagi maklumat-maklumat tentang Syiah yang tuan-tuan boleh tengok, video-video, artikel-artikel, ceramah-ceramah para tuan-tuan guru, para ulama, ustaz, agamawan dan sebagainya berkenaan dengan Syiah. Ini antara laman web yang tuan-tuan boleh rujuk. Dan itulah slide yang terakhir. Maka alhamdulillah selesai dah kita membahaskan tentang Syiah secara umum. Kalau nak khusus lagi, banyak lagi, tebal lagi, banyak lagi. Setiap satu kita boleh bahas tentang kesesatan Syiah dari sudut fiqh, dari sudut syariat, dari sudut akhlak, dari sudut akidah dan sebagainya. Ada beratus-ratus kesesatan, bukan hanya satu dua. Itu yang saya tunjuk ni ialah tentang ajaran umum yang mereka pegang, ajaran utama mereka. Yang cabang-cabang tu banyak lagi. Jadi yang umumnya selesai, cukup sekadar untuk panduan kita. Mudah-mudahan kita terselamat daripada Syiah, dan insya-Allah nanti kalau diizinkan kita dapat sekali lagi daurah kita buat tentang Syiah Malaysia pula, perkembangan Syiah di Malaysia daripada bila wujudnya Syiah ni dekat dalam negara kita Malaysia ni, kemudian macam mana diorang bergerak mula-mula underground, senyap-senyap orang pun tak tahu. Malah ada beberapa sekolah pondok dan sekolah agama dalam negeri, dalam negara kita ni, ada beberapa buah negeri rupanya menjadi pusat Syiah. Lepas tu bila Syiah ni dah makin orang terima, makin banyak penganut dia, barulah dia munculkan diri dia. Barulah dia terang-terang menyatakan dia ni Syiah lah bagai apa semua. Tu dia. Itu yang berlaku di Malaysia. InsyaAllah kita akan bahaskan pada masa yang sesuai. Cuma saya kalau minggu depan ni, saya tak free ni. Saya minggu depan ni agak sibuk sikit. Kemudian hari Khamis tu saya nak balik Terengganu. Lepas tu ke Pahang. Kemudian saya KL hari Sabtu tu baru saya ada balik Kajang. Sabtu Ahad lah baru saya ada balik Kajang. Tu agak sibuk sikit jadual minggu depan. Okey, kita berhenti setakat ni. Nak tanda Ustaz hari Sabtu depan lah. Maknanya kalau Ustaz ada di KL Sabtu depan, boleh? Boleh insya-Allah. Alright. Itu berapa jam tu Ustaz? 3 jam juga? Dah 2 jam boleh. 2 jam boleh insya-Allah. 2 jam kot insya-Allah. 2 jam. Okey, baik Ustaz. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Muhammad Farah Rizal. Terima kasih atas. Tidak dibenarkan bertanya soalan lah sebab dah lambat ya? Ya, nak tanya soalan boleh ke bukan soalan Ustaz? Boleh. Dalam masa 10 minit boleh insya-Allah. 10 minit. Okey, 10 minit saja. Okey, baik. Maaf nak Ustaz, tanya soalan. Uthman ni terlampau tertarik dengan kaedah-kaedah melawan Allah ni. Melalui pengalaman Ustaz, ada tak apa-apa yang Allah tunjuk sesuatu keadaan ataupun laknatnya kepada mereka ni? Terutamanya Malaysia lah. Malaysia saya tak pasti, tapi kalau Syiah Iran tu ada. Khomeini pernah berkhutbah, dia pernah cakap, dia kata apa? Dia kata, kalau ajaran yang aku bawa ini tidak betul, bercanggah dengan ajaran Islam, mayat aku nanti akan ditelanjangkan. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Boleh search video dalam YouTube macam mana jenazah Khomeini telanjang. Dia arak daripada tempat mandi tu sampai nak bawa pergi ke kubur, kain kapan habis terburai. Jenazah dia telanjang. Dia kata apa, kalau ajaran aku ni tidak diterima, ajaran aku ni salah, mayat aku akan ditelanjangkan. Apa betul telanjang. Tuan-tuan boleh search dalam video. Mayat yang diaibkan. Mayat yang diaibkan. Itu antara yang besar sekali. Diaibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Akbar. Di Malaysia belum ada jumpa yang besar-besar, perkara besar-besar Ustaz. Pasal Malaysia ni dia masih lagi tersembunyi. Masih lagi sorok-sorok. Dia masih belum macam kat Iran kan, memang dah orang tahu dah, makruf dah. Syiah. Jadi kalau berlaku pun tak ada siapa tahu. Kalau berlaku kan, berlaku bala ke azab yang Allah tunjuk pada dia kan, tak ada siapa tahu. Setakat ni maklumat yang kita ada, kita hanya ada senarai hauzah-hauzah yang ada, pusat-pusat pengumpulan Syiah di seluruh Malaysia, di mana mereka berkumpul, negeri mana yang banyak, berapa orang jumlah penganut dia dan sebagainya. Macam tadilah ada orang tanya tadi, Ustazlah mana? Ustazlah Pendang, Abdullah Hassan. Nama dia Abdullah Hassan. Dia di Pendang. Dan dia memang ketua Syiah Kedah. Kedah tu dia ketua.
Guru Hmm. pondok dia Ustaz kata. dia, guru Orang pondok. lama. Guru pondok ke Ustazah Ustaz? guru Orang lama. pondok. Dia Guru bukan pondok. bukan guru pondok. Bukan guru pondok. Tapi dia memang ustaz lah. Ustaz Abdullah Khan. Hmm. Banyak ustaz-ustaz yang dalam negara kita pun yang terjebak. Ada Jebak pegawai dengan Syiah. agama dalam majlis agama Islam salah sebuah Islam pun negeri ada. pun terjebak dengan Syiah. Ada. Nah, itu selalu dengar lah. Ha. Yang tu selalu dengar kan Selangor je. Negeri lain ada juga. Assalamualaikum Ha. Ustaz. Nak Salam tanya. dia. Tadi ada Ustaz sebut Syekh Atijani kan? Adakah yang saya tahu, tapi saya tak tahu lah yang Syekh Ahmad Atijani tu yang dia ada apa nama tu? Dia yang selawat Al-Fatih yang kita baca tu kan? Itu dari Syekh Atijani punya amalan kan? Tapi selawat lagi satu kan ada tarikat Atijani. Jadi saya nak tahu adakah yang Ustaz maksudkan Tijani yang Ustaz masuk tu dia Syiah kan? Tapi perlu adakah sama yang adakah sama? Saya tak pasti tarikat yang tarikat Tijani dengan selawat Al-Fatih tu daripada syekh yang sama ataupun tidak, saya tak pasti. Yang setanya Tapi saya kalau jumpa buku Tijani nanti masa kita bahaskan tentang Syiah Malaysia ni, saya akan bawa dia punya, saya akan bawakan slide contoh ataupun buku depan, buku yang akhirnya temui kebenaran dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Arabnya. Tengok tu, nanti saya akan bawa dia punya silsilah ataupun dia punya biodata Syekh Tijani ni. Sama ada sama atau tidak. Setahu saya kita ulama-ulama kita even ulama Said Muhammad Al-Maliki tu pun dia amalkan selawat Fatih dari Syekh Atijani tu. Jadi saya tak tahu sama cuma macam yang saya sebut tadi lah. Bila mana dalam selawat, dalam syair, dalam qasidah, dalam ceramah, mereka ini antaranya segelintir para habaib lah. Segelintir para habaib yang memuji-muji, banyak sangat duk puji Ali, banyak sangat duk puji Ahlul Bait, banyak sangat duk puji Fatimah. Itu antara tanda-tanda mereka ni simpati ataupun cenderung kepada Syiah. Tapi saya tu tak, saya rasa tu dia tak ni. Saya rasa tak betul. Gini, antara memuji Ali dengan memuji Rasulullah, mana yang dapat pahala? Tak, memuji Rasulullah tu bukan bermakna kita memuji Ahlul Bait Nabi tu semua tu. Bukan bermakna kita taksub sampai kita taksub macam Syiah tu, tak. Itu para habaib tu zuriat Nabi. Ya, betul. Tapi kalau daripada mula, maksud saya daripada mula ceramah, daripada mula kenal dia, daripada mula berjumpa sampailah habis 5-6 tahun, duk cerita tentang Ahlul Bait saja. Duk cerita tentang Ali saja. Duk cerita tentang, sedangkan sahabat Nabi benar sebut, aku kekasih Allah dan kalau aku dibenarkan memilih kekasih, aku pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Mana Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Omar selepasnya. Osman. Makam Abu Bakar dan Omar di sisi Nabi SAW. Kenapa daripada mula berceramah sampai habis kita tentang Ali je? Itu poin saya. Dan kena hati-hati antara mereka ni, taqiyah itu yang melindungi mereka daripada dikenali sebagai Syiah. Taqiyah apa dia? Pura-pura. Lakonan 9/10 ajaran agama Syiah pura-pura. Yang ini yang kita susah nak tangkap ni. Susah kita nak detect mereka ni Syiah. Sebab itulah. Tapi bila daripada, sebab tu para ulama sebut antaranya cara nak kenal ni, kita dah kenal dia dah setahun dah. Tapi duk cerita tentang Ali je. Masih tak nampak something ke di situ. Sedangkan lebih baik kita cerita tentang Rasulullah. Betul. Itu yang lebih utama sebenarnya. Supaya kita boleh menimbulkan kecintaan kita dan juga anak-anak kita cinta yang bersangatan kepada Rasulullah. Itu sebenarnya. Itu poin saya. Alhamdulillah. Nampak jelas kat situ kan? Tepat Ustaz jawab. Tepat sekali juga Pak Ustaz. Tepat tadi habis Ustaz. Alhamdulillah. Patutnya kita agungkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini tidak sebut Ali. Nampak kat situ.
betul. Ustaz, sebabnya dari segi pengalaman opah baru disiarkan setiap ustaz satu kali. Berbagai-bagai cemuhan opah dah terima. Yang Betul. mengatakan opah ni pandai-pandai menyesatkan orang. Tajuk pilih-pilih tajuk susah-susah. Kan Ustaz, nampak tak? Cabaran dakwah. Syiah ada di kiri, di kanan. Mungkin di dalam ni pun ada. Ada, percaya ada. Minta maaf, minta ampun Ustaz. Okeylah, kita akhirkan di sini. Ya. Okey, baik Ustaz. Ya, saya nak tanya. Silakan. Opah bukan Puan Inom bukan opah Tak, Bukan. yang opah bercakap tu admin tu. Ini opah. Saya moderator. Ini adalah moderator. Ini opah. Tu opah tu. Masya-Allah. Opah. Opah 70 tahun lah. 70 Pengasas tahun. Ini kena moderator. sahabat pencinta Al-Quran. Ya, Allah. Okey, baik Ustaz. Jazakallahu khair. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafizal atas pencerahan yang cukup terperinci sekali. Semoga kita diberi kefahaman dan ilmu yang disampaikan itu memang amat bermanfaat buat kita semua, dan berhati-hatilah kita semua atas tipu daya iblis ni ya, untuk menyesatkan kita ke jalan yang betul-betul sesat lah, yang hendaklah kita mengikuti ajaran Islam dari segi akidah, syariah dan akhlak berlandaskan amalan sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW dan dalil dari Al-Quran saja. Dan barang siapa menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan suatu jalan baginya ke syurga. Dan saya mewakili pihak pengusaha mohon maaf jika ada salah bicara pada saya yang sepenuhnya milik Allah SWT, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah duduk selama 3 jam sesi daurah kita, dan terutama kepada pelajar, terima kasih banyak-banyak, dan diucapkan semoga lebih dimurahkan rezeki lagi. Dan Ustaz, kita dah tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak kerana sudah ikut. Terima kasih Ustaz. Okey. Syukran Ustaz.